Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid tingkatan 1. Tahniah kepada semua murid yang bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dalam norma baharu pada tahun ini. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang bidang kurikulum. Selamat datang ke Sekolah Menengah Kebangsaan Subang Bestari. Murid akan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum standard sekolah menengah. Berikut merupakan pakej mata pelajaran bagi murid tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Antara mata pelajaran teras yang ditawarkan ialah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Selain itu, mata pelajaran wajib yang ditawarkan ialah Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan, Geografi, Reka Bentuk dan Teknologi, Asas Sains Komputer dan Pendidikan Seni Visual. Manakala mata pelajaran tambahan yang ditawarkan ialah Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Berikut merupakan senarai nama kelas dan elektif yang ditawarkan bagi murid tingkatan 1, 2 dan 3. Semua murid tingkatan 1 akan mempelajari mata pelajaran reka bentuk dan teknologi, kecuali murid kelas 1 Einstein dan 1 Newton. Sebahagian murid kelas 1 Einstein dan 1 Newton akan mempelajari mata pelajaran reka bentuk dan teknologi, manakala sebahagian lagi akan mempelajari mata pelajaran asas sains komputer. Jadual yang dipaparkan menunjukkan permakahan, ujian, pentaksiran dan peperiksaan bagi murid menengah rendah. Murid yang memperoleh markah antara 85 hingga 100 merupakan murid yang telah mencapai tahap cemerlang, iaitu grade A. Murid yang memperoleh markah antara 70 hingga 84 berada pada tahap kepujian. Murid yang memperoleh markah antara 60 hingga 69 berada pada tahap baik. Murid yang memperoleh markah antara 50 hingga 59 berada pada tahap memuaskan. Murid yang memperoleh markah antara 40 hingga 49 telah mencapai tahap minimum. Sekiranya murid memperoleh markah antara 0 hingga 39, bermakna murid tersebut belum mencapai tahap minimum. Sekiranya murid tidak hadir semasa peperiksaan dijalankan, markah kosong akan diberikan. Kesedaran sivik dan amalan nilai murni juga diterapkan di sekolah sepanjang tahun. Pada bulan Mac dan April, nilai murni yang diterapkan ialah nilai kasih sayang. Pada bulan Mei dan Jun, nilai murni yang diterapkan ialah nilai hormat menghormati. Pada bulan Julai dan Ogos, nilai murni yang diterapkan ialah nilai bertanggungjawab. Pada bulan September dan Oktober, nilai murni yang diterapkan ialah nilai kegembiraan. Pada bulan November dan Disember, nilai murni yang diterapkan ialah nilai kasih sayang. Manakala pada bulan Januari dan Februari, nilai murni yang diterapkan ialah nilai hormat menghormati.
Murid yang mengikuti pembelajaran dalam kurikulum standard sekolah menengah akan dinilai dalam pentaksiran bilik darjah. Apakah pentaksiran bilik darjah? Pentaksiran bilik darjah merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. Pentaksiran bilik darjah berlaku secara formatif dan sumatif sebagai pembelajaran untuk pembelajaran dan tentang pembelajaran. Bilakah pentaksiran bilik darjah bermula? Pentaksiran bilik darjah dahulunya dikenali sebagai pentaksiran sekolah, bermula pada tahun 2011. Pada tahun 2016, pentaksiran sekolah mula dikenali sebagai pentaksiran bilik darjah. Semua mata pelajaran dalam kurikulum standard sekolah rendah dan kurikulum standard sekolah menengah terlibat dengan pentaksiran bilik darjah. Pelaksanaan konsep pentaksiran bilik darjah berlaku secara berterusan dari tahun 1 hingga tahun 6 di sekolah rendah dan dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5 di sekolah menengah. Komponen pentaksiran berasaskan sekolah. Murid akan dinilai dalam bidang akademik dan bukan akademik. Dalam bidang akademik, murid dinilai dalam pentaksiran pusat dan pentaksiran sekolah. Manakala dalam bidang bukan akademik, murid dinilai dalam pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan ko-kurikulum serta pentaksiran psikometrik. Mengapa pentaksiran bilik darjah penting? Pentaksiran bilik darjah dapat membantu guru dalam mengesan perkembangan murid secara menyeluruh, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran, mengetahui keberkesanan pengajaran, merancang dan mengubah suai kaedah pengajaran, mengambil tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Melalui pentaksiran bilik darjah, guru dapat mengesan pengetahuan sedia ada murid, mengesan perkembangan murid secara menyeluruh, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa, mengetahui keberkesanan PDPC, merancang mengubah suai dan menambah baik kaedah PDPC, menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Melalui pentaksiran bilik darjah, ibu bapa dapat merancang tindakan susulan ke arah menambah baik penguasaan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Melalui pentaksiran bilik darjah, murid dapat mengesan perkembangan diri, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran, meningkatkan pencapaian pembelajaran. Bagaimana pentaksiran bilik darjah dilaksanakan? Pentaksiran bilik darjah dilaksanakan secara berterusan
sepanjang proses PDPC. Sepanjang tahun dengan menggunakan kaedah pentaksiran seperti 1. Pemerhatian 2. Lisan 3. Penulisan. Pentaksiran bilik darjah ini dilaksanakan melalui kerja projek, kuis, pembentangan dan lain-lain aktiviti pembelajaran berdasarkan standard prestasi dan pertimbangan profesional guru. Tahap penguasaan pentaksiran bilik darjah. Terdapat 6 tahap penguasaan dalam pentaksiran bilik darjah. Tahap penguasaan 1. Dalam tahap penguasaan 1, murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respon terhadap perkara yang asas. Tahap penguasaan 2. Murid menunjukkan kefahaman dengan menjelaskan sesuatu perkara yang dipelajari dalam bentuk komunikasi. Tahap penguasaan 3. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran atau tugasan pada suatu situasi. Tahap penguasaan 4. Murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu kemahiran atau tugasan iaitu mengikut prosedur atau secara analitik dan sistematik. Tahap penguasaan 5. Murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu kemahiran atau tugasan pada situasi baharu mengikut prosedur atau secara analitik dan sistematik serta tekal dan bersikap positif. Tahap penguasaan 6. Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu secara analitik, sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif dalam penghasilan idea baharu serta boleh dicontohi. Tahap penguasaan minima yang perlu dicapai oleh semua murid ialah tahap penguasaan 3. Namun begitu, murid amat digalakkan untuk mencapai tahap penguasaan 6. Makluman penting. Semua murid diminta hadir semasa kelas atas talian dilaksanakan. Pastikan mengisi kehadiran sekiranya diminta oleh guru. Penilaian PBD juga akan diberi sepanjang kelas atas talian dijalankan. Murid perlu sentiasa bersedia semasa kelas dilaksanakan dan pastikan tugasan disiapkan dalam masa yang ditetapkan. Maklumkan kepada guru berkenaan sekiranya menghadapi masalah dalam pembelajaran. Murid diminta menjawab soalan kuis berikut. Jawapan bagi soalan kuis ini hendaklah ditulis di dalam buku catatan. Jawapan murid akan disemak apabila persekolahan bersemuka dijalankan kelak. Soalan 1.
berapakah markah lulus bagi pentaksiran sumatif? Soalan 2. Apakah penilaian yang dilaksanakan sepanjang tahun? Soalan 3. Apakah tahap penguasaan tertinggi dan minima dalam pentaksiran bilik darjah yang perlu dicapai oleh murid? Soalan 4. Nyatakan 6 mata pelajaran teras. Soalan 5. Nyatakan 4 nilai murni yang diterapkan dalam pembelajaran. Soalan 6. Namakan 2 kelas yang menawarkan mata pelajaran asas sains komputer. Soalan 7. Berapakah jumlah kelas tingkatan 1? Soalan 8. Berapakah markah cemerlang grade A bagi pentaksiran sumatif? Soalan 9. Nyatakan 4 mata pelajaran wajib yang terdapat dalam kurikulum standard sekolah menengah. Soalan 10. Bilakah pentaksiran bilik darjah mula dilaksanakan? Maklumat yang terdapat di sini disediakan oleh Puan Salmah binti Ahmad dan Puan Nur Azlina binti Muhammad Azham. Selamat menjawab soalan kuis. Sekian, terima kasih.